Mic okey saya harap okey. First time buat video ni. Sorry lah, selalunya memang personally saya nak buat video macam ni, tapi disebab oleh kekangan masa, baru hari ni lah baru nak buat video lah. Ya, hari ni saya Rufi Latif nak berkongsikan sedikit pengalaman secara santai berkenaan dengan architecture ataupun seni bina dan juga hubung kait dengan teknologi IR 4.0 ataupun industri revolusi 4.0. Okey, bila kita sembang tentang architecture dan tentunya kita akan kaitkan dengan sebuah bangunan kan. Tak kira lah bangunan tu kategori residential ke ataupun commercial ke, hospital, education, masjid, hotel, resort ataupun kita terbayangkan bangunan-bangunan pencakar langit, mungkin bangunan yang ikonik kan, tak kira lah. Dan tentunya ada hubung kait juga tentang arkitek, pelukis plan, jurutera, surveyor dan juga lain-lain lah kan. Bila kita bersembang-sembang tentang teknologi dianya sebenarnya mempunyai skop yang luas dan juga menarik. Tapi sebenarnya saya taklah nak menjurus ke arah teknologi bangunan pintar ataupun sensor-sensor yang menyebabkan bangunan tu menjadi smart building kan. Itu mungkin ada sikit, kita sembang sikit tentang material yang latest kan, lightweight structure or something. Tapi apa yang saya nak sebut pasal teknologi ni, yang kita nak sembangkan, nak kongsi kat sini sebenarnya adalah teknologi berkaitan dengan drone. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan, kepada puan-puan dan juga kepada para sahabat saya. Semoga kalian berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Drone ni adalah sebagai satu alat yang dikira sesuai ataupun satu teknologi yang boleh digunakan untuk bertindak sebagai komunikasi visual ataupun visual communication bagi menghantar sesuatu maklumat ataupun laporan secara live ataupun secara dokumentasi. Semua laporan atau data-data yang kita collect daripada drone sebenarnya digunakan sebagai untuk kita buat analisis ataupun juga kita nak tahu status progress ataupun pemeriksaan ataupun inspection, dan juga tak lain dan tak bukan kita buat ni bertujuan untuk keselamatan ataupun security. Okey, semuanya kita buat ni semata-mata untuk nak dapatkan sesuatu penjimatan masa dan juga kita boleh buat satu keputusan yang cepat dan juga tepat. Jadi itu sangat penting Okey, semua skop yang saya sebutkan tadi sebenarnya drone ni boleh membantu daripada kerja-kerja awalan seperti kerja-kerja perancangan reka bentuk. Lepas tu bila kita dalam proses pembinaan pun drone boleh bantu untuk membuat pemeriksaan dalam kerja-kerja progres pembinaan sehingga penyiapan. Dan bila bangunan tu dah siap, drone juga boleh membantu untuk membuat marketing dan advertising dengan cara membuat video. Dan akhirnya bila bangunan tu dah beroperasi, dah tentunya dia melibatkan kerja-kerja pemeriksaan penyelenggaraan. Okey, selanjutnya saya akan kupaskan mengenai tentang skop ni dengan lebih detail nanti selepas ni Okey, selain daripada panggilan drone ataupun DRON ataupun DRONE, drone juga lebih dikenali sebagai UAV ataupun Unmanned Aerial Vehicle, dan juga ada yang disebut sebagai RPA ataupun Remotely Piloted Aircraft. Okey, bila kita kaitkan dengan sesuatu operasi ataupun sistem penerbangan drone ni, biasanya kita sebut sebagai UAS lah, Unmanned Aircraft System, yang mana dia boleh diterbangkan mengikut keperluan-keperluan ataupun setting-setting yang kita dah tetapkan untuk dia membuat sesuatu operasi. Okey. Tentang sejarah drone drone ni sebenarnya dah lama kan. Dia ni telah wujud pada tahun lebih kurang 1800 lebih lah. Kalau nak tahu ada lah, nanti ada kat bawah ni. Dan juga tujuan drone ni masa tu dia bukan untuk hobis, bukan untuk apa, dia semata-mata hanya untuk peperangan. Kita pendekkan cerita, generasi pertama yang ada di Malaysia dalam sekitar tahun 2013-2014 popular tu masa tu DJI lah, iaitu Dajang Innovations. Masa tu dia datang dalam model Phantom One yang mana dia tak ada apa-apa jenis kamera kan.
Jadi dia cuma terbang aja. Cuma kita ni kadang-kadang lebih inovasi, kita meletakkan satu kamera, contoh kata GoPro kamera, kita letakkan kat situ. Tapi dia ada masalah lah sebab dia tak ada gimbal. Okey, bagi generasi kedua dan ketiga lebih kurang, pada tahun 2015-2016, DJI dah start membuat satu innovation, meletakkan ataupun satu feature yang dipanggil gimbal untuk kita meletakkan kamera untuk mendapatkan sesuatu kestabilan, sesuatu gambar ataupun video masa tu. Okey, seterusnya pada generasi keempat dan lima, sekitar tahun 2017-2018 macam tu, DJI dah start menyediakan drone secara komersial, secara besar-besaran dengan menyediakan kamera dan juga sensor yang besar yang memenuhi keperluan industri masa tu. Dan juga selain daripada itu, dia juga dah meletakkan beberapa features tambahan seperti obstacle avoidance sensor untuk nak mengelakkan drone tu daripada berlanggar lah dengan sesuatu objek di depan, atau berlanggar dengan bangunan ataupun apa-apa juga, untuk mengelakkan daripada drone tu crash kan. Dalam masa sama juga DJI juga telah update dia punya no fly zone area. Dia start activate di semua tempat, termasuk tempat di lapangan terbang, di airport, di tempat-tempat sensitif, sebab dia nak jaga dia punya market kat situ. Tujuan keselamatan. Yelah, kalau dia tak buat macam tu, confirm lah dia dah kena ban kan. Jadi itulah dia antara inovasi-inovasi yang dia dah masukkan ke dalam drone pada ketiga tu. Bila cerita pasal drone ni, dah tentu dia bergerak ke depan sehingga generasi ke-7, ke-8 dah tentu hingga sekarang confirm kita boleh anggap sebagai satu kenderaan robotik sebab dia telah diintegrasikan dengan satu platform yang dipanggil AI ataupun Artificial Intelligence. Kalau bahasa Melayu dia apa? Kecerdasan buatan. Dan juga diintegrasikan dengan sistem IoT, Internet of Things. Maknanya drone tu dia dah boleh self-learning, self-detection, dan dia boleh self-flying kan, autonomous tu pun dia mengikut perancangan-perancangan yang kita dah tetapkan. Ini baru cerita pasal drone lah, saya tak masuk cerita pasal sensor lagi. Jadi dia ni aircraft, tapi kalau dia tak bawa apa-apa payload, dia dianggap sebagai blind lah. Jadi nanti saya cerita apa itu payload. Okey, kita sambung selepas ni. Okey, bila sembang tentang payload payload ni apa? Sebenarnya payload ni adalah physical features yang diangkat oleh drone. Kalau diangkat barang, itu pun kita panggil payload lah. Tapi bila kita cerita pasal kamera dan juga ataupun sensor yang diangkat oleh drone yang kita panggil payload ni, dia ada berbagai-bagai jenis. Antaranya seperti yang kita tahu adalah kamera RGB, iaitu kamera biasa, yang mana sama ada dia boleh zoom ataupun dia tak boleh zoom, itu part of the payload juga. Kamera multispectral yang biasa digunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Dan selain daripada itu, kamera jenis thermal yang mana biasanya digunakan untuk tujuan pemeriksaan ataupun inspection sesuatu tempat kan. Ada juga beberapa sensor yang lain seperti yang kita sebut, yang biasa kita kenali sebagai LiDAR ataupun Light Detection and Range, yang mana dia lebih advance lah, untuk digunakan lebih kepada untuk nak scan 3D modeling, untuk nak dapatkan satu ketepatan yang sangat-sangat tepat. Okay, video ni saya shoot di Istana Jugra, iaitu berada di Banting pada sekitar tahun 2016 lagi. Skop kerja adalah kerja mapping dengan kaedah fotogrametri untuk menghasilkan 2D automosaic dan juga 3D modeling. Ini bertujuan bagi sesuatu eksplorasi tentang kelebihan data dari drone boleh mengambil maklumat tentang ukuran ataupun measurement terhadap komponen bangunan tanpa kita perlu memajat bangunan tersebut, iaitu dengan kaedah konvensional. Dalam masa yang sama, kita juga boleh mendokumentasikan semua maklumat fizikal pada bangunan dalam bentuk digital. Maklumat digital pada bangunan sejarah ini boleh digunakan pada generasi di masa akan datang. Maklumat digital ni boleh menyelamatkan tentang pembuktian sejarah pada bangunan tersebut ataupun sejarah bagi sesuatu tempat.
Okey, percubaan seterusnya pada satu pembangunan baru bagi melihat keberkesanan tentang maklumat cerun pada struktur bangunan bagi tujuan keselamatan. Ini boleh dikaitkan tentang analisa tapak bagi topografi tanah yang mempengaruhi sesuatu reka bentuk bangunan dan juga sesuatu reka bentuk struktur. Okey, kesimpulannya, dengan maklumat tersebut, drone data boleh menghasilkan 3D modeling untuk kita meneruskan kerja-kerja analisa bagi mencari penyelesaian sesuatu isu teknikal ataupun perkara-perkara yang berkaitan. Okey, cara umumnya drone ni terdapat 3 kategori lah. Kategori pertama kita panggil multi-rotor, kenali sebagai drone berkipas lah, iaitu sama ada dia ada 3 kipas ataupun 4 kipas ataupun 6 ataupun 8 kipas lah. Itu kita panggil multi-rotor. Cara dia terbang pun cara vertikal. Okey, kategori kedua kita panggil fixed wing lah, iaitu drone yang bersayap tetap. Dia macam kapal terbang dan cara operasi tu pun berbeza. Dia kadang-kadang ada gunakan runway, ada setengah tu kita akan baling kan. Adalah cara baling dia macam mana untuk dia nak terbang. Dan yang paling latest sekali kita panggil vertical take off and landing, yang mana dia adalah sebenarnya fixed wing tapi dia boleh terbang secara vertikal. Jadi kelebihan dia tu dia tidak perlukan ruang yang besar lah kalau untuk terbang. Begitu juga masa dia nak landing. Okey, berbalik kepada multi-rotor, fixed wing dan juga VTOL sebenarnya tiga-tiga kategori ini mempunyai tugas-tugas yang berbeza dan ketiga-tiga kategori mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Contoh macam multi-rotor dah tentu ada 3 ataupun 4 ataupun 6 ataupun 8 kipas kan. Dan tentu dia punya flight time dia lagi rendah kalau dibandingkan dengan fixed wing. Sebab fixed wing paling kurang pun dia guna satu kipas saja. Dia boleh terbang kadang-kadang sampai 45 minit sampai 60 minit macam tu. Multi-rotor dia 4 kipas. That's why dia punya flight time dia tak boleh lama. 25 minit lah paling lama on paper. In reality kalau kita practice on 15 to 20 minutes macam tu. Sebab dia boleh hover. Tapi kelebihan dia boleh buat inspection dengan lebih jelas lah. Maknanya kita boleh pergi ke satu tempat yang spesifik dan kita boleh hover dan kita boleh merakam gambar ataupun video ataupun kita merakam menggunakan sesuatu sensor lah. Fixed wing ni dia lebih biasanya kita gunakan sebagai mapping lah. Dia glide aja dengan menggunakan satu kipas, terbang dan membuat satu operasi yang lagi lama lah. Tapi kekurangan fixed wing ni, dia memerlukan tempat yang luas lah untuk nak take off. Berbanding dengan VTOL ataupun multi-rotor, dia tidak perlu tempat yang besar untuk nak take off ataupun landing. Jadi itulah dia cerita-cerita pasal drone kan. Okey, cun. Sebenarnya banyak lagi industri-industri lain yang drone memberi sumbangan yang besar selain daripada industri pembinaan ataupun seni bina iaitu seperti industri oil and gas, industri pertanian, industri apa lagi, telekomunikasi, perfilman, pengiklanan dan pemasaran, marketing and advertising kan. Daripada dulu lagi dah ada perniagaan, maknanya dah ada pengusaha untuk penjualan drone secara official dealer. Dan yang paling popular sekarang ni dah start ada perniagaan bagi membaiki drone, termasuk sekali dengan bateri dia. Benda tu sangat-sangat popular lah sekarang. Maknanya dah ada permintaan untuk mana-mana company nak mencari servis-servis seperti drone repair ni kan. Sebab tak lagak lah, asyik nak beli baru je kan. Dan akhir sekali untuk yang seperti kita maklum adalah industri pertahanan. Perniagaan ataupun perkhidmatan drone ni biasanya yang saya tahu setakat ni ada 3 kategori, iaitu yang pertama kita panggil drone as a service. Bukan drone service tapi ni kita panggil drone as a service, iaitu seperti drone ni dia buat mapping, dia buat service inspection. Kalau agriculture tu dia spray racun ataupun spray baja kan, ni contoh lah shooting lah untuk perfilman. Itu kita panggil drone as a service. Kedua, kita seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu penyedia pembekal perkhidmatan drone, iaitu menjual drone dan juga drone repairs. Dan yang latest yang kita tahu dah start mula ada khidmat untuk latihan drone training ataupun drone competition pula. Sorry. Drone competition training yang mana lebih tertumpu kepada latihan bagi penerbangan drone dengan cara yang selamat, dengan good manners. Maknanya dia tahu undang-undang tentang Malaysian Airspace Regulation yang berkait rapat tentang keselamatan. Perkhidmatan ni ada di pusat-pusat bertauliah dan juga di pusat-pusat latihan amali yang ada di Malaysia ni. Okay, alright.
Drone ni dia terbang, dia tak adalah dia terbang sendiri. Sebenarnya drone ni terbang dia kena gunakan apps tertentu. Aplikasi seperti contoh kata kalau brand DJI ni, dah tentulah dia ada DJI Go, DJI Go 4, DJI Fly, Pilot 2, GS Pro dan juga lain-lain lagi. Setiap brand dia ada apps dia tersendiri. Okey, dengan ada aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi, sebenarnya dia banyak membantu kepada juruterbang drone. Sama ada kita boleh set juruterbang drone tu dia nak terbang secara manual mode ataupun nak terbang secara GPS, Global Positioning Satellite. Sebab benda tu sangat penting. The number of satellite, kenapa drone tu boleh hover, dia boleh stay walaupun angin tu tiup. Jadi benda tu kita akan kupas di video yang lain lah. Selain daripada tu, ada third party apps seperti Drone Reply ataupun Map Pilot untuk kegunaan mapping. Kalau Map Pilot hanya mapping je lah, kita boleh set ketinggian-ketinggian atau mengikut arah yang kita nak set. Licin juga satu apps yang nampak dia punya, kalau tengok interference dekat website nampak biasa je, tapi dia punya fungsi tu sangat-sangat berguna kepada industri seniman ataupun industri architecture, sebab kita boleh set arah mana, laluan mana, dan kita boleh save laluan tu dan boleh diguna pakai pada bulan-bulan berikutnya. Okey, boleh halal Okey, architecture dan teknologi drone ni sebenarnya mempunyai hubungan yang rapat. Ini adalah kerana teknologi drone adalah satu alat yang boleh bertindak sebagai visual komunikasi antara pereka bentuk ataupun arkitek sebagai respons sesuatu desain daripada potensi sesuatu tapak projek itu sendiri. Ini boleh dijelaskan dengan drone boleh membantu kita untuk memastikan pelaksanaan proses reka bentuk dengan sempurna, dapat membuat analisa tapak projek berasaskan info yang tepat, menghasilkan susun atur ruang yang jelas dengan berfungsi dengan baik, dan yang terakhir sekali memastikan proses pembinaan yang selamat dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Okey, semuanya ini adalah lain dan tak bukan, semata-mata adalah untuk mendapatkan satu bangunan yang berkualiti, satu bangunan yang selesa ataupun ruang tu selesa dan juga praktikal, dan yang paling penting adalah mampan. Okey, sembang-sembang tentang drone, tentang aplikasi, sembang tentang fungsi, sembang tentang macam mana nak buat mapping, kita akan buat pada video yang lain lah. Sebab kat sini sebenarnya kita nak sembang sebagai macam intro lah. Kita pun nak try secara santai lah, tapi nampak macam tak santai kan, minta maaf lah. Sebab saya first time ni bercakap depan kamera untuk menghasilkan video yang pertama ni. Okey, jangan lupa untuk tekan like, subscribe and share sebagai tanda sokongan you all kepada saya untuk menghasilkan video-video yang menarik selepas ini, insyaAllah. Dan video-video yang berkenaan dengan architecture dan juga teknologi drone. Semoga video ini dan video di masa akan datang akan memberi manfaat kepada you all semua. Assalamualaikum.